Bila tiup saja roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu diarahkan untuk kita ni, tulis tentang 4 perkara orang yang nak hidup ini, wahai malaikat. Allah arahkan malaikat, hamba Allah yang nak hidup ni, kamu tulis tentang 4 perkara untuk diri dia. Ini dalam hadis 40. Kalau tuan-tuan belajar dalam hadis 40, tuan-tuan akan jumpa tentang hadis ini. Bila sebut saja tulis tentang 4 perkara, mereka tulis terus. Yang pertama tulis bikatbi rizki. Tulis rezeki orang yang nak hidup ni malaikat. Bagaimana kehidupan dia, rezeki datang daripada mana, kemudian berapa banyak, jumlah bagaimana. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis setiap janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap rezeki pada diri kami. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan sentiasalah pada diri kamu memandang bekalan yang kamu akan bawa esok hari. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu setiap amal perbuatan yang kamu kerjakan itu sendiri. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat kurniaan yang Allah pilih kita untuk kita datang dan kita duduk seketika di antara maghrib dan isyak ini. Satu nikmat yang patut kita syukur, di mana Allah tunjuk sayangnya pada kita. Allah hadirkan kita duduk di majlis ilmu di saat mana orang lain sedang sibuk dengan urusan-urusan kehidupan mereka. Lalu kita digerakkan juga untuk datang duduk sekejap dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan bila kita datang dan kita duduk menjadi tetamu kepada Allah di antara maghrib dan isyak ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah sewaktu mana kita bangkit di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa mana-mana orang yang tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyaknya urusan hidup kita, Allah sayangkan kita, Allah datangkan kita sekejap. Datang dengan tujuan untuk menjadikan bekalan dalam hidup kita. Kita tahu kita datang ke rumah Allah ini, dia bukan untuk mendapatkan habuan makanan, bukan untuk kita dapatkan yang namakan dengan kenikmatan duniawi. Tapi bila kita datang ke rumah Allah ini, itu salah satu cara untuk menunjukkan diri kita ini sedang kita bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Para hadirin sekalian, kita tahu bahawa hidup kita ini Allah tak jadikan hidup untuk dunia saja, tidak. Allah jadikan di hadapan kita ini ada lagi kehidupan yang perlu kita lalui. Kalau orang nak hidup selesa, waktu mana hidup
di atas di dunia ini, kita sanggup untuk belajar jauh. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu. Kita belajar di negara-negara tertentu. Semata-mata untuk kita hidup selesa. Waktu mana kita hidup di dunia ini. Bagaimana untuk kita nak hidup di akhirat Allah? Bila kita sebut kita nak hidup untuk akhirat Allah, kita perlu belajar dan belajar dalam hidup kita. Menambahkan ilmu sepanjang masa dalam hidup kita. Sehingga kan kita diminta supaya menuntut ilmu ini sampailah minal mahdi ilal lahdi. Daripada kita mula lahir sampailah kita menghadap di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, oleh kerana perjalanan hidup ini tidak sekadar untuk hidup di dunia. Allah jadikan hidup kita ini, kita terpaksa melalui 5 alam yang perlu kita lalui. Kita baru lalui 2 alam baru. 2 alam baru dalam hidup kita yang kita lalui. Yang pertama dipanggil alam yang dinamakan dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu sudah berakhir dalam hidup kita. Dan saya yakin tak ada orang yang berani sebut, saya ustaz, saya tak lahir daripada kandungan ibu. Saya keluar daripada buluh betung ustaz. Saya yakin di kalangan kita tak ada yang berani sebut, saya keluar daripada buah labu ustaz. Semua kita di kalangan kita ini lahir daripada kandungan ibu. Satu alam yang penuh keindahan dalam hidup kita. Masa itu masa yang seronok. Kalau kita boleh recall balik, kita boleh pandang balik, berada dalam kandungan ibu ni saat yang paling indah dalam hidup kita. Masa yang di waktu mana kita berada dalam kandungan ibu, kita dah rasa luas dan besar di alam itu. Sehingga kan kita berpusing-pusing dalam kandungan ibu kita dahulu. Seronok kita dalam kandungan ibu. Kemudian sekarang kita baru hidup di alam yang kedua. Alam kedua yang disebut dengan alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian lepas pada kita hidup di alam yang kedua ini, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Allah jadikan lagi hidup di alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang kita kena hidup dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu. Bila kita akan berjumpa masanya. Tapi ramai dah di kalangan keluarga kita dan sahabat rakan handai kita yang sudah sampai di alam itu. Kita sedang beratur untuk hidup, untuk sampai ke alam yang disebut dengan alam barzah. Hidup tak hidup di alam barzah, hidup. Kita akan hidup di alam itu. Dalam Al-Quran Karim sebut, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan kamu hidup, mereka itu hidup. Orang yang mati syahid itu, jangan kamu sangka mereka mati begitu saja, tidak. Bal ahya'un, Allah sebut, bahkan mereka hidup. Hidup ke di alam barzah, kita hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah, mereka sedang diberi dan diberi makan. Diberi rezeki di sisi Allah. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga ini, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang disebut dalam kitab-kitab diajar pada kita, kita kena hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang di mana kita akan dibangkitkan balik dan kita akan bangun balik. Masing-masing akan bangun. Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Bila kita bangkit saja di padang mahsyar, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Kemudian kita dengar satu suara, hadha ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah bersifat ar-rahman, wa sadaqa al-mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Kita mula bangkit balik. Ini kan dalam surah Yasin kan. Ayat dalam surah Yasin, tuan-tuan biasa baca ayat ni kan. Kalau tak pernah jumpa ni setelah tak baca Yasin, senang cerita. Kemudian lepas pada kita hidup di alam yang keempat, hidup lagi di alam yang kelima, hidup. Kita hidup di alam yang kelima. Alam yang kelima yang disebut dengan alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Kita sampai di alam syurga. Bila sampai di alam syurga, kita baca dalam Quran, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekallah kamu sampai bila-bila dalam syurga itu.
Bila sebut saja tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Tuan-tuan, saya sengaja menyebut 5 alam ini. Nak gambarkan perjalanan hidup kita ini, kita bukan berakhir dengan hidup di dunia, tidak. Dan kita jangan terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia yang banyak ini, jangan. Betapa ramai di kalangan kita hidup, bila kita cerita tentang mengenai perjalanan hidup, ramai di kalangan kita terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia. Perangkap dunia sampai dia tak bersedia untuk dia menghadap di alam yang ketiga. Sampai berapa ramai di kalangan kita, tiada apa yang dibawa untuk dia nak menghadap di hadapan Rabbul Jalil. Berapa ramai kalau kita baca dalam Quran, Allah gambarkan tentang orang yang berada di alam barzakh, penuh dengan keadaan keterjutan dalam hidup mereka. Keterjutan, terkejutnya hidup bila masuk di barzakh dalam keadaan yang mereka tak jangka. Allah sebegini rupa-rupanya barzakh. Kenapa terkejut ini? Kerana mereka dalam keadaan tak buat persiapan. Tak ada apa yang benda yang mereka sedang lakukan. Baca dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bagaimana terkejutnya bila berada di barzakh. Contoh, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, bila saat di waktu mana kita masuk di alam barzakh, ramai di kalangan kita mula sebut. Dia sebut di mulut dia. Bila kita berada di malam tamu di barzakh, di saat mana orang dah mula letakkan jenazah kita, orang dah mula tutup liang lahat kita, di saat mana kita dah berada dalam keadaan yang kita nampak dah ujung kaki kita, berdiri 2 orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Di saat itu, mulut kita ni akan sebut, masing-masing akan sebut, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Hidup balik ya Allah. Hatta jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Waktu mana saat yang sampai kita berada di alam barzakh tu, mulut sebut rabbirji'un. Ya Allah, hidup balik aku ya Allah. Bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal ya Allah. Tertinggal waktu mana kita hidup. Kenapa kita jadi demikian? Malam ni saya nak sebut tentang mengenai ramai di kalangan kita ini terlupa bekalan-bekalan yang perlu dibawa. Bekalan apa yang perlu kita bawa ni? Sampai dalam hidup kita ni, kita tertinggal sebegitu rupa dalam kehidupan kita ini. Ramai di kalangan kita ni hidup dengan keadaan hanyut. Hanyut je dalam hidup. Hanyut ni kan ramai di kalangan kita jadi hanyut. Tahu-tahu menghadap depan Allah, tak ada apa yang dibawa menghadap depan Allah. Baca dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi misal contoh ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ada orang yang masuk dalam kubur saja, masuk saja dalam kubur, tengok-tengok amalan dia menjadi kosong. Kosong amalan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan. Wahai Muhammad, tidakkah kamu cerita kepada umat kamu orang yang rugi amalan dia? Bila masuk dalam kubur, kosong amalan. Akhsarina a'malan. Tak ada apa-apa yang dibawa untuk menghadap di hadapan Allah. Kenapa tak ada apa-apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni, waktu mana dia hidup di atas dunia dahulu, dia biarkan perjalanan hidup dalam keadaan yang tak tahu arah tuju dalam perjalanan hidup ini sendiri. Ulama-ulama sebut, dalam hidup kita ni, yang pertama, biar kita sedar perjalanan hidup kita ini sedang dalam keadaan dipaksa dan dipaksa oleh Allah. Belajarlah untuk kita sedar dalam diri kita ni, yang kita dalam proses paksaan-paksaan Allah. Melalui proses paksaan-paksaan ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab, kita akan dapati kita ni dipaksa je oleh Allah. Allah paksa, kemudian Allah susun jadual untuk kita melalui perjalanan hidup kita. Proses paksaan ini apa dia? Kalau kita baca lagi, bagaimana proses paksaan ini bermula? Start daripada kandungan ibu lagi. Bila masuk saja benih seorang lelaki dalam kandungan ibu, paling-paling tidak, alim ulama sebut, ada lebih kurang 40 juta ekor sperma yang mula masuk dalam kandungan ibu. Masuk sebut, daripada 40 juta ekor sperma tersebut, ada seekor sperm yang berlari laju, kencang, bergerak ke hadapan. Berlari laju untuk mencari apa dia? Yang disebut dengan nak cari, yang namakan dengan
ovum yang keluar telur daripada benih-benih orang perempuan ini sendiri. Orang perempuan dia ada ovari, kemudian ovari tadi mengeluarkan telur-telur. Telur-telur tadi bercantum dengan benih yang disebut dengan sperma. Faham ke tak faham? Buat-buat faham lah senang kita. Mula saya nak sebut sikit tentang mengenai gambaran perjalanan hidup kita dipaksa oleh Allah. Malaikat pegang sperm yang pertama. Yang berlari kencang ni, malaikat pegang. Malaikat tanya terus, wahai ya Allah, nak jadikan manusia ke tak jadi manusia ni ya Allah? Allah sebut jadikanlah dia manusia. Bila sebut jadikanlah dia manusia, sperm tadi mula dilepaskan oleh malaikat, lalu tercantum dengan yang dinamakan dengan ovum tadi. Bila tercantum dengan ovum, lalu terbentuk dalam istilah sains dipanggil zygote. Dalam istilah agama dipanggil nutfah, summa alaqah, summa mudghah. Dalam istilah sains dipanggil kamu menjadi zygote, kemudian kamu menjadi embrio, kemudian kamu jadi fetus. Satu kejadian yang cukup unik yang Allah jadikan kejadian di saat itu. Kemudian Allah bentukkan kita. Allah bentukkan kita cukup 4 bulan 10 hari. Dalam kandungan ibu kita datang malaikat. Bila datang malaikat, malaikat mula tiup ruh. Fayunfaku fihi ruh. Lalu ditiup ruh. Bila tiup saja ruh, wa yu'maru bi 4 kalimat. Lalu diarahkan untuk kita ni tulis tentang 4 perkara orang yang nak hidup ini, wahai malaikat. Allah arahkan malaikat, malaikat, hamba Allah yang nak hidup ni kamu tulis tentang 4 perkara untuk diri dia. Ini dalam hadis 40. Kalau tuan-tuan belajar dalam hadis 40, tuan-tuan akan jumpa tentang hadis ini. Bila sebut saja tulis tentang 4 perkara, mereka tulis terus. Yang pertama tulis bikatbi rizki. Tulis rezeki orang yang nak hidup ni malaikat. Bagaimana kehidupan dia, rezeki datang daripada mana? Kemudian berapa banyak? Jumlah bagaimana? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditulis setiap janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap rezeki pada diri kami. Semua ditulis rezeki kita. Jangan takut dengan rezeki, kerana Allah dah tulis dah rezeki kalian. Kalian dapat beasiswa ke dalam hidup kita ni, kita dapat tajaan ke, kita dapat apa pun pada diri kita, semua Allah dah tulis rezeki kita. Yang pertama tulis tentang rezeki ini. Satu Islam lagang jangan bunuh anak kerana takut, yang kamu takut bimbang jatuh miskin. Tak, kerana Allah tulis rezeki untuk anak tersebut. Islam lagang jangan kamu makan rasuah. Kerana apa dia? Kamu tak yakin dengan rezeki yang Allah telah tulis untuk diri kamu. Suatu Islam lagang jangan buat klaim palsu. Islam lagang dalam hidup kita ni, jangan kita menipu orang, jangan tak bayar hutang orang. Kenapa? Kerana rezeki kamu telah ditulis oleh Allah. Suatu Islam lagang daripada kita dengki dengan nikmat orang. Jangan dengki dengan nikmat orang, kerana setiap nikmat ini semua Allah dah tulis dalam hidup seseorang ini. Semua kita ni ada nikmat-nikmat yang tersendiri. Bila kita tengok saja orang dapat nikmat, belajar untuk mulut kita ni sebut itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Nak ajar dalam hidup kita ni, kerana apa dia? Kerana rezeki telah ditulis oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, tulis wahai malaikat wa ajali, ajal orang yang nak hidup ni bagaimana, ketika mana dan di mana. Kamu tulis wahai malaikat. Orang yang nak hidup ni kamu tulis ajal dia bagaimana, di mana dan ketika mana kamu tulis. Sebab tu Islam lagang jangan buat tilik. Islam lagang jangan kita terlibat dengan unsur-unsur tilikan dalam hidup ini. Yang keempat, yang ketiga, Islam suruh tulis, Allah suruh tulis dalam kandungan ibu, tulis dalam kandungan ibu ni, tulis terus wa amali, amalan orang yang nak hidup ini sendiri. Tulis malaikat amalan-amalan dia, kahwin dengan siapa, tinggal di mana, kemudian dia dapat anak berapa orang. Kamu tulis semua wahai malaikat. Kita dahulu kan kecil-kecil dahulu, kerap sangat kawan-kawan kita ni pegang tangan kita ni kan. Pegang tangan kita ni, dia tekan kat sini. Dia tekan kat sini, timbul 2 biji. 2 orang anak dia tu dia sebut. Kemudian tekan lagi kat sini. Tekan lagi kat sini, keluar lagi 2 biji. 2 lagi dia sebut. 2, 4 orang. Sekarang berapa orang? 16 dah. Kawan-kawan kita ni kerap sangat. Saya dulu kerap lah. Kawan-kawan pegang tangan saya ni, tengok je telapak tangan. Dia tengok telapak tangan ni, tengok tulisan M disebut. M tu miskin lah tu dia sebut. Hidup dalam miskin lah. Kemudian bila dah kita tunggu-tunggu nak jadi kaya, senang saja. Ni tilik Islam dagang.
Kadang-kadang bila kita mandi dekat sungai, kita buka pakaian, nampak ada tahi lalat kat sini. Kawan-kawan kita tengok, tahi lalat tu mati kena bunuh lah tu. Kita pun mula kita dalam keadaan mengucap terus kita. Tak, Allah dah tulis dah, wa amali, amalan kamu bagaimana dan bagaimana hidup kamu tersebut. Kemudian wahai malaikat, kamu tulis lagi yang keempat. Orang yang nak hidup ini, tulis pada orang yang nak hidup ini sendiri, yang disebut dengan dia ni di kalangan ahli syurga ataupun dia di kalangan ahli neraka. Mula kita hidup dalam kandungan ibu. Hidup dalam kandungan ibu seronok. Seronok. Siapa yang tak seronok hidup dalam kandungan ibu? Makan free. Berjalan tak kena tambang. Tak kena fikir minyak naik ke tak naik. Dalam hidup kita tak kena risau langsung. Dalam hidup kita ni kadar bagaimana perjalanan hidup. Dalam hidup kita ni, dalam kandungan ibu. Siapa yang tak seronok dalam kandungan ibu? Tapi sampai satu masa, Allah paksa kita keluar. Dalam keadaan seronok kita dalam kandungan ibu, Allah paksa kita. Ini asas alim ulama ajar. Bila hidup di atas dunia, kamu kena pegang asas ini. Asas apa dia? Kamu hidup dalam keadaan paksaan. Kamu dipaksa oleh Allah. Mula kamu dalam keadaan paksaan, kamu kena keluar. Nak keluar pun kena keluar, tak nak keluar pun kena keluar. Siapa yang keluarkan kita? Allah. Cukup 9 bulan 10 hari, Allah paksa kita keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan aku, yakni Allah, yang mengeluarkan kamu daripada kandungan ibu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa, wahai manusia. Mula aku paksa kamu keluar. Kamu keluar daripada kandungan ibu kamu. Kita dikeluarkan oleh Allah. Ulama-ulama sebut, jangan nampak bahawa yang keluarkan kita ialah doktor. Doktor hanya membantu saja. Bukan bidan yang mengeluarkan kita. Bukan yang disebut nurse yang mengeluarkan kita. Siapa yang keluarkan kita? Allah. Bukti Allah keluarkan kita. Berapa ramai orang melahirkan anak dalam bas? Berapa ramai orang melahirkan anak dalam tandas? Berapa ramai orang melahirkan anak dalam keadaan tak bersedia? Pergi ke hospital, dah mula dah sakit ni, nak keluar tersebut, nurse sebut tahan je kak, tahan, jangan keluar lagi, tahan, kerana doktor tak sampai lagi. Kita pun tahan, kita ni tahan, kita ni jangan bagi keluar, elok kita tahan, berlebuh keluar juga ni. Siapa yang keluarkan kita? Allah. Mula keluar. Bila kita keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, start daripada kamu keluar, Allah perangkap 99 perangkap kematian dalam hidup kamu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, mula start daripada kamu keluar, Allah perangkap terus untuk kamu mati. Ada 99 perangkap kematian yang perlu kamu lalui. Ada orang sampai 99, ada orang tak sampai 99. Syekh Abdullah Haddad dalam kitab dia Sabilul Irkad wal Idbar disebut, dia kata, start daripada kamu keluar, kita keluar ni, kita melalui 5 keadaan pula yang perlu kita lalui. Keadaan yang bagaimana kita mula kita lalui? Saat yang pertama kita menjadi bayi. Bayi yang tidak mempunyai tanggungjawab. Seronok ke tak seronok menjadi bayi? Seronok. Siapa yang tak seronok menjadi bayi? Makan disuap, tidur didodoikan, mandi orang tolong mandikan kita, berjalan orang tolong dukung kita, berjalan ke mana saja pun semua orang geram dengan kita. Cuik pipi kanan kita, cuik pipi kiri kita, seronoknya orang geram dengan kita. Suka kita di saat demikian. Kita tua-tua ni tak ada dah orang nak geram dengan kita. Tak ada siapa dah nak cuik pipi kanan, pipi kiri kita. Nak sebutnya seronoknya saat itu. Tapi selama-lamakah kita menjadi bayi? Tak. Allah mula paksa kita menjadi yang disebut dengan kanak-kanak. Kanak-kanak bila usia kita kanak-kanak? Usia kanak-kanak bermula 2 tahun sampai 9 tahun saja. Seronok ke menjadi kanak-kanak? Seronok. Allah jadikan kita ni kanak, zaman yang tidak mempunyai taklif, tak ada tanggungjawab. Tapi seketika saja saat menjadi kanak-kanak, kita boleh berlari di atas batas padi. Kita boleh tidur di mana saja kita nak tidur. Kanak-kanak tidak ada tanggungjawab. Tapi seketika saja, lalu Allah menjadikan kita masuki alam yang
keadaan yang ketiga yang disebut dengan zaman keremajaan dalam kehidupan. Zaman remaja ini zaman yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman kebingungan dalam kehidupan. Start daripada kita mula menjadi remaja. Bila mula remaja ini? Bermula 9 tahun sampai pada usia 20 tahun. Ada setengah ulama kata remaja di antara usia 9 tahun sampai pada 16 tahun. Berbeza-beza pandangan ulama. Saat remaja ni Allah mula tunjuk dua jalan. Wa hadainahun najdain. Kami mula tunjuk pada kamu dua jalan. Fa alhamha fujurha wa taqwaha. Lalu aku ilhamkan pada kamu dua jalan. Sama ada kamu nak buat yang jahat ataupun kamu nak buat benda yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau saat ini kamu dah mula boleh jaga agama, beruntunglah kamu. Kerana saat ini saat yang paling sukar untuk kita nak jaga agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, beruntunglah kalian kalau kalian di saat mana usia remaja, kalian boleh sabwatul iman, boleh lurus agama kalian. Tak ramai saat ini. Kerana saat ini saat kebingungan dalam kehidupan kita. Zaman ini bahkan dalam satu hadis yang cerita, hadis ni hadis yang tak kuat kekuatan sanad dia tersebut. Dia sebut asy-syababu syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan dalam kehidupan. Saat remaja ni gila tak gila, cuba kita tengok gambar-gambar kita remaja-remaja dahulu. Kalau kita nak tahu kita gila tak gila, saat remaja kan kita boleh bergayut daripada dahan ke dahan. Kita boleh manjat pokok, kita boleh berentasi sungai yang luas. Saat remaja. Kerja gila-gila kan. Cuba tengok remaja-remaja. Zaman remaja. Tengok gambar kita remaja-remaja dahulu. Remaja-remaja cuba tengok baju dia, pakaian dia, cara remaja. Rambut dia, cara remaja. Remaja cuba tengok rambut dia. Pelik-pelik je kita nampak. Baju dia, pelik-pelik je kita nampak. Cara baju dia, gila-gila. Pakaian gila-gila, bercakap gila-gila, ye yo dia bercakap. Remaja-remaja kan baca pula majalah gila-gila senang itu. Saat remaja, gila tak gila dia, boleh naik motor tu meniaga atas motor. Atas motor tu boleh meniaga. Meniaga atas motor tu, kaki ke atas, kepala ke bawah. Kalau orang gila memandang orang gila pun geleng kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku kata. Nak gambarkan saat keremajaan. Tapi sekejap je remaja. Sampai bila remaja kita, Allah jadikan saat ini, kita sering kali demam. Kita sering kali sakit. Ini perangkap kematian. Kemudian kita masuk alam kedewasaan. Dewasa sekejap je. Bila dewasa? Dewasa bermula daripada usia 20 tahun sehinggalah usia kita 40 tahun. Seronok di alam yang disebut dengan kedewasaan ini. Seronok itu. Kita mula berumah tangga. Kita mula membuka yang disebut dengan sesi pekerjaan dalam hidup kita. Mencari nafkah kehidupan. Zaman dewasa. Zaman yang penuh kegemilangan dalam hidup kita. Tetapi seketika, sesampai saja di usia 40 tahun, berakhirlah saat dewasa itu. Kita mula meniti usia senja dalam kehidupan kita. Memasuki usia senja pada usia 40 tahun sehingga usia 70 tahun. Kita mula masuki usia 40 tahun hingga 60 tahun. Ada setengah ulama kata, di antara 40 tahun hingga 70 tahun, kamu sudah menjadi tua. Kamu mula memasuki perangkap yang terakhir dalam hidup yang disebut dengan perangkap kematian. Yang dinamakan dengan perangkap tua, yang tak ada siapa lagi yang mampu untuk memulihkan saat itu. Dia tak boleh pulih lagi lah. Tua, tak ada orang nak jadi tua. Siapa nak jadi tua? Setengah-setengah orang di kalangan kita sanggup makan pil anti penuaan, tak nak bagi tua. Orang kita sanggup pakai lotion anti kedutan, tak nak jadi kedut. Orang kita kan tak naknya dalam hidup jadi tua. Setengah-setengah orang panggil dia pakcik, marah dia. Apa pakcik-pakcik? Abang dah dia suruh. Kena abang sekali lepeh terus dia. Ada seorang nenek, sahabat Ana panggil dia nenek. Nenek itu paling terus dia. Apa nenek-nenek? Kakak lah dia suruh. Aku ada power lagi tahu dia sebut. Umur 86 tahun ada power lagi. Tak naknya jadi tua. Dalam keadaan tua, Allah jadikan proses saat itu. Ada masa yang setengah orang Allah bagi pada dia nikmat-nikmat tertentu. Bila dia tua,
Dia tak terus dengan kematian. Tapi Allah bagi lagi sesi untuk yang penuh keistimewaan dalam hidupnya. Lepas pada usia 70 tahun, dia tak panggil tua dah. Dia panggil apa dia? Dia panggil bangka, dia panggil demikian. Dalam kitab dia sebut demikian. Kita dah dianggap tua bangka. 70 tahun sampai lebih tersebut, ambillah kesempatan saat ini, bila-bila masa saja kalian akan dipanggil dan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan bertemu dengan kematian. Lepas pada kita demikian, kita dipaksa untuk mati. Nak mati pun tak nak. Nak mati pun kena mati. Tak nak mati pun kena mati. Kita akan berjumpa dengan kematian. Tak kira kamu raja ke, kamu ustaz ke, kamu yang berhormat ke, kamu siapa saja pun kamu, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang menyawa dia kena merasai kematian. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya segala gaji kamu semuanya hari kiamat nanti. Balasan kamu tunggu di akhirat nanti. Faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dipesongkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, orang inilah orang yang paling berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini penuh dengan tipu daya semata-mata. Maknanya Allah mula ajar pada kita, hidup ni jangan tersilap dalam kamu hidup. Tujuan apa yang kamu sedang kejar dalam hidup kamu, jangan tersilap dalam kejaran dalam hidup. Yang biasa saya sebut pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa dengan kuliah-kuliah saya sebut, cuba tanya sekali dalam hidup kita ni, kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Setiap hari kita berkejaran dalam hidup ni, kita kejar apa sebenarnya? Dalam hidup kita ni, setiap di kalangan kita kan, pagi-pagi je bekerja kita, turun daripada rumah, kemudian hantar anak, kemudian pergi kerja, kemudian malam saja baru kita pulang. Kita tanya sekali, kita kejar apa dalam hidup? Kita mengejar apa yang patut kita dapat dalam hidup ini? Ramai di kalangan kita jawab, Ustaz, saya turun pagi balik gelap, kejar duit Ustaz. Kejar duit dalam hidup. Saya tanya balik, Islam suruh cari duit ke dalam hidup ni? Hidup di atas dunia ni, Allah suruh kita kejar duit ke? Bila kamu duit banyak, kamu jadi mulia ke dalam hidup di sisi Allah? Tak juga. Bila tak juga, Allah tak pernah muliakan hidup ini dengan harta yang banyak. Bahkan Rasulullah pesan banyak kali pada kita, jangan muliakan orang dengan harta yang banyak. Siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana kekayaan orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Habis agama kita. Kemudian nak sebutnya dalam hidup kita, kita kejar apa dalam hidup? Kejar duit. Kalau duit, harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, mana banyak harta kita dengan harta Qarun, yang Allah telah jadikan penuh kekayaan dalam hidup Qarun. Qarun kaya. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini sendiri. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil begitu. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Hidup kita ni kita kejar apa? Kejar yang disebut dengan pangkat. Kita rasa pangkat menjadi mulia kita di sisi Allah. Mana besar pangkat kita dengan pangkat Fir'aun. Ya Allah rakamkan pangkat Fir'aun ini. Bila Fir'aun ni rasa hebat, dia istihad diri dia menjadi Tuhan. Disebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Iblis sebut, katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia yang mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Nak gambarkan tentang bagaimana Fir'aun ni dia rasa besar. Kenapa? Dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun gaut tak ada gaut. Disebut dalam kitab Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah.
Dalam satu kitab yang lain disebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz itu. Tahan ni tak tahan lagi ni. Nak lawan Fir'aun dia ni. Hidup kita ni muliakan apa dia? Kerana rupa panas kah? Yang menjadikan kemuliaan. Turun pagi balik gelap. Turun pagi balik gelap. Kita kerja apa dalam hidup? Ada orang yang terlampau obses dengan kecantikan. Yang perempuan sibuk nak bermuka putih dia panggil. Sibuk nak putih ni, putih muka. Muka putih dengan hitam legam dia panggil begitu. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Berbadan sadu ni kan, ramai orang kita kalut nak jadi badan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil begitu. Nak sebutnya berbadan sadu ni, minta maaf nak gambarkan demikian. Ada di kalangan kita sibuk, rela tak makan nasi, makan telur je 1 biji sehari. Rela makan sayur je tiap-tiap hari. Tak tahu semayang kat mana, puasa kat mana. Dalam hidup dia nak jaga mengekalkan tubuh badan ni biar nampak kental tubuh badan. Tubuh badan kental untuk apa? Nak suruh berketul-ketul badan ni untuk apa? Yang beria sangat nak suruh nampak berketul-berketul badan kita ni untuk apa? Untuk nak pakai seluar dalam, nak naik pentas. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain dia panggil. Ada manfaat langsung dalam hidup kita. Oleh demikian hidup ini tujuan apa dalam hidup? Sampai peringkat tahu-tahu mati. Bila mati tu start daripada kita mula mati, sekejap je. Mati ni start daripada roh kita keluar daripada jasad, menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun balik. Bila kita turun balik, nampak balik siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa orang buka butang baju kita. Kita boleh rasa saat mana orang mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang mula usung jenazah kita. Kita boleh nampak berapa orang yang akan sembahyangkan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana tubuh badan kita mula turun ke liang lahat. Kemudian kita boleh rasa saat mana muka kita mula dibukakan, dihadapkan ke kiblat, dan kita mula bau tanah di hadapan muka kita. Hidup kita hidup di saat itu hidup. Bila kita sebut hidup, mula kita nampak suasana ini. Dalam perjalanan ini, dalam siri-siri ini insya-Allah saya akan sebut macam mana kita di malam pertama di barzakh, kemudian bagaimana saat kita menghadap di hadapan Allah, kemudian bagaimana kita dalam keadaan yang kita akan dihadapkan di hadapan Allah, suasana yang kita berada di saat itu. Hidup tak hidup di alam barzakh? Hidup. Bila kita boleh nampak orang tutup liang lahat kita, kita nampak 2 orang malaikat munkar dan nakir mula berjalan di hujung kaki kita ni, bergerak di hadapan muka kita. Bila tanah-tanah yang mula turun di atas, jatuh di atas liang lahat kita, kedengaran sayup-sayup telapak kaki orang mula meninggalkan kubur kita. Kita rasa semua saat demikian. Tak percaya? Cuba mati tentang kita. Nak rasa macam mana apa yang saya sebut sebentar tadi. Hidup tak hidup? Hidup. Bila hidup, lepas pada kita hidup tersebut, kita mula hidup ila yaumi yub'asun, sampai hari dibangkitkan balik kami. Waktu mana orang dalam kubur sebut Rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagi peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Tolong bagi peluang aku hidup balik ya Allah. Katanya Allah, kalla, sekali-kali kamu tak akan berlaku. Allah jawab pada malaikat, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je yang kamu sebut, yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mula bangkit, nak sebut kita dipaksa lagi. Bangun-bangun, start daripada kita bangun di Bukit Jalil ini, berjalan ni, nak berjalan kepada mahsyar itu, masing-masing dikepung oleh malaikat. Malaikat mula turun kepung. Bila kepung saja, di kalangan umat manusia ni, manusia dan juga jin, malaikat cabar, ya ma'syarul jin wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari hari ni, cuba kamu lari sekarang. Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Cuba kamu lari sekarang. Tak ada siapa yang mampu lari kecuali orang dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula kita bergerak. Bila bergerak sampai di padang mahsyar, dalam keadaan sampai di padang mahsyar, mula kita diadili, kemudian kita dihumban ke dalam neraka, na'udzubillah min zalik.
ataupun dimasukkan ke dalam syurga. Mudah-mudahan demikian. Kita akan tanya, Ustaz, habis tu kita hidup atas dunia ni, tujuan apa, Ustaz? Kita hidup atas dunia ni, kita nak buat bekalan apa dalam hidup? Nak kenapa? Untuk kita nak bawa ke sana nanti. Saya nak berkongsi sikit dengan tuan-tuan malam ni. Ada 2-3 perkara yang kita kena buat untuk dapatkan dalam hidup kita ini. Yang pertama, pastikan kita menjadi hamba kepada Allah, supaya kita tak menyesal. Sebagaimana ayat Al-Quran Karim yang Allah sebut tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Cuba kamu nampakkan diri kamu, benar apa yang kamu nak bawa bila kamu menghadap di hadapan Allah satu hari nanti. Benda yang kita kena bawa yang disebut dengan amalan. Amalan ni datang daripada mana? Amalan ni datang daripada ibadah yang dikerjakan di kalangan kita. Sepanjang kita hidup atas dunia ni, kena ada bekalan-bekalan yang kita kena bersiap. Bekalan apa dalam hidup? Biar kita jadi hamba kepada Allah. Jangan jadi hamba selain daripada Allah, jangan. Ramai di kalangan kita jadi hamba pada hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu dalam hidup kamu lihat orang yang menjadikan Tuhan dalam hidup mereka ialah hawa nafsu mereka. Orang yang bertuhankan hawa nafsu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, orang inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang yang cerdik ini siapa? Rasulullah gambarkan, orang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa fikir, macam mana aku lepas pada mati nanti. Rasulullah sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kami, orang yang mempersiapkan diri dia dan dia beramal untuk lepas pada dia mati nanti. Dia siap apa dia dalam hidup dia? Yang pertama, siapkan ibadah. Ibadah ni kena siap, kena banyak dalam hidup kita. Sentiasa beribadah. Kerana ramai di kalangan kita cuai dalam ibadah. Yang pertama ni ahli ulama sebut, jaga ibadah. Ibadah tolong jaga dalam hidup kita. Kita kata ibadah apa dia, Ustaz? Ulama-ulama bincang lagi. Ibadah ni, ibadah-ibadah yang dibuat kita ni ada dua. Satu ibadah yang disebut dengan ibadah khusus, satu lagi ibadah yang dinamakan dengan ibadah umum. Ibadah khusus ni apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang ni kena jaga. Dalam hidup kita ni, bekalan yang ni kena berbekal. Semakin lama kita hidup, semakin khusyuk salat kita. Semakin lama kita hidup, semakin soleh dalam peribadatan kita ini sendiri. Semakin kemuncak pada diri kita menjadi keikhlasan dalam ibadah kita. Yang ni benda yang pertama yang perlu kita jaga dalam hidup kita. Jaga ibadah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan dalam hidup kamu, wahai manusia, kecuali semua perintah tadi bertujuan untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah. Bila keluar perintah Allah, Allah tahu orang ni hamba ke tak hamba. Bila Allah arahkan kita ni korban, misal contohnya, Allah tahu kita ni jadi hamba pada duit, hamba pada harta ataupun hamba kepada Allah. Bila Allah arahkan kita menutup aurat, Allah tahu terus. Bila kita buat tadi, kita ni jadi hamba Allah ataupun kita menjadi hamba pada hawa nafsu. Dalam hidup kita ni, pastikan kita jaga ibadah pada Allah. Ibadah khusus yang ni kita boleh faham, ibadah solat dan zakat dan sebagainya. Ibadah umum, ulama-ulama sebut, kalau kita nak tahu ibadah umum, di sana ada 4 tanda-tanda menunjukkan kita sedang beribadah kepada Allah. 4 tanda-tanda ni biar ada pada diri kita. Yang pertama, ulama-ulama sebut semua ibadah diniatkan Allah. Tak boleh buat selain daripada Allah, tak boleh. Orang tanya, kenapa datang dengar ceramah? Kenapa datang surau? Datang nak dengar ceramah. Kenapa nak dengar ceramah? Jamuan disediakan. Penat dia kita datang. Orang tanya, kenapa kemah rumah? Kemah rumah kerana tetamu nak datang. Last minute, tetamu telefon. Minta maaf lah, tak sempat datang minggu ni. Saya datang minggu depan lah. Dia pun terduduk. Menyesal aku kemah rumah hari ini. Dia buat kemah rumah tadi kerana Allah ke kerana tetamu? Dalam hidup kita ni, buat mesti kerana Allah. Ibadah ni, semua ibadah lillah, lillah, lillah. Tak boleh kerana selain daripada Allah. Orang katanya, pergi kerja kenapa? Saya pergi kerana Allah. Tugasan saya menjadi hamba pada Allah. Saya mesti bekerja. Allah ajar pada saya supaya saya beribadah dengan cara macam ni. Lalu kita dianggap pahala untuk kita dapat. Tapi kalau kita buat kerana selain daripada Allah, kita akan putus asa dalam hidup.
Tuan-tuan perhatilah, bila kita beribadah selain daripada Allah, kekecewaan yang akan timbul dalam hidup kita. Ini yang pertama. Dalam ibadah kita boleh tahu cara demikian. Yang kedua, setiap ibadah boleh dimulakan dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama Allah. Semua ibadah ni kalau kita buat, semua bismillah. Makan, baca bismillah. Siap makan, alhamdulillah, selesai satu kerja. Satu ibadah. Menjadikan ibadah. Bila kita nak tidur, baca bismillah. Nak tidur je baca bismillah. Kemudian kita bangun daripada tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ni tanda kita sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ni semua baca bismillah. Kerana maksiat tak ada baca bismillah. Tak ada orang buat maksiat dengan baca bismillah, tak ada. Marilah kita mulakan mengumpat malam ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Siap je mengumpat, alhamdulillah, selesai satu sesi. Kita masuk sesi yang kedua pula. Tak ada. Semua ibadah, bila kita buat ibadah, mesti kita mulakan bismillah. Islam ajar demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tiap kali mana kamu baca bismillah, syaitan tak boleh bersama dengan kamu. Tiap kali mana kamu tak baca bismillah, syaitan akan berserta dengan diri kamu dalam benda yang kamu buat. Bila kita buat satu benda, semua baca bismillah. Syaitan ni, pernah Rasulullah cerita, syaitan gemuk jumpa syaitan kurus. Bila syaitan gemuk jumpa syaitan kurus, syaitan gemuk ni tegur syaitan kurus. Kenapa kamu ni kurus sangat ni? Rambut pula kusut masai, pakai selipar pula warna sebelah-sebelah yang lain-lain pula ni. Kenapa kamu jadi demikian? Syaitan kurus kata, aku jaga orang mukmin. Kenapa dengan orang mukmin? Setiap benda yang dibuat, semua baca bismillah. Orang mukmin dia nak makan, baca bismillah. Dia nak tidur, dia baca bismillah. Dia nak jalan, dia baca bismillah. Setiap benda yang dibaca bismillah, aku tak boleh buat bersama dengan apa yang dilakukan itu. Katanya syaitan gemuk, aku jaga orang tak baca bismillah. Dia nak makan, tak baca bismillah, aku makan dengan dia. Dia nak tidur, tak baca bismillah, aku tidur dengan dia. Bila dia buat satu benda tak baca dengan nama Allah, aku berserta dengan dia. Lalu alim ulama kata, tanda ibadah yang kedua, setiap benda yang kita buat ini boleh dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ini tanda kita sedang beribadah pada Allah. Yang ketiga, tanda dalam kita beribadah pada Allah, setiap ibadah ini kita akan rasa penat dalam kita buatnya. Semua ibadah ni kita penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Ni dengan ceramah ni pun penat ni. Pukul berapalah ustaz ni nak habis? Elok kita dengar ceramah, lalu pula tabun derma, lagi penat. Setengah-setengah orang kan, kalau lalu tabun derma tu bingkah bangun sembahyang sunat terus dia. Rajin terus sembahyang sunat. Kita buat benda yang disuruh oleh Allah, semua penat. Cuba kita perhati, bangun tahajud malam penat. Penat. Malam-malam kedengaran bunyi loceng, jam loceng kita kering, pop, tutup dulu. Tutup tu bingkah bangun kita. Nak solat ke tak solat ni? Mula kitanya, nak solat ke tak solat? Bangun juga, paksa juga. Langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding, nak masuk bilik air. Dah masuk bilik air tu bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya penatnya kita. Ulur tangan sejuk, tarik dulu. Tengok air turun. Macam nak bomoh dalam bilik air ni. Keluar, jumpa kerusi, duduk dulu. Hampas sejadah. Tengah-tengah hampas sejadah tu, nak betulkan lipatan tu, meniarak pula atas sejadah. Tertidur atas sejadah rupa-rupanya. Semuanya penat. Ibadah ni semua penat. Penat di dunia untuk rehat di akhirat nanti. Tuan-tuan datang dengar kuliah, tuan-tuan penat. Tapi tuan-tuan percaya, tuan-tuan akan tersenyum indah saat mana kita di barzah nanti. Memang kita penat. Dalam hidup kita ni, buat benda yang disuruh oleh Allah, semua penat. Bahkan orang munafik, dia jadi berat. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik, kalau dia nak semayang tu, nak bangun semayang, jadi berat dia pada diri dia. Penat di dunia untuk rehat di akhirat. Rehat di dunia, penat di akhirat. Siapa-siapa yang rehat di dunia? Orang tanya pada dia, tak semayang? Tak. Kamu ni orang Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main. Kafir-kafir dia jangan sebut. Marah dia. Habis tu yang kau tak semayang ni kenapa? Aku penat lah, dia jawab. Habis tu kau tak takut neraka ke? Takut? Siapa kata tak takut? Jawab dia. Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Senang je dia.
Penat di dunia, dia akan rehat di akhirat. Bila kita rehat di dunia, kita akan kepenatan di akhirat nanti. Orang yang tak datang malam ni, tak dengar kuliah ni, rehat dia, rehat dia. Duduk kat rumah kan, tengok Tom and Jerry kat rumah. Rehat dia. Masuk dalam kubur, siap dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana? Jangan kamu memilih untuk kerehatan di dunia ini dengan yang disebut dengan ibadah. Ibadah kamu tak jumpa. Semua ibadah dia akan jadi penat. Menyusun rumah tangga, menjaga kerukunan hidup kekeluargaan, kemasyarakatan, semua ibadah ni penat. Penat untuk kerehatan di akhirat nanti. Orang buat maksiat, mana ada yang penat? Mana ada orang buat maksiat dalam keadaan kepenatan? Tak ada. Cuba perhati orang yang mengumpat. Mana ada orang mengumpat tertidur? Tak ada. Tengah-tengah mengumpat tu hangguk dia. Orang tanya buat benda, mengumpat dia. Tak ada. Cuba kita mengumpat sebelah orang tidur. Bingkah bangun orang tidur. Siapa? Dia tanya. Segar terus. Yang tidur tu boleh segar lagi. Nak gambarkan tentang yang biarlah kita penat sekejap di dunia untuk kita kerehatan di akhirat nanti. 3. Yang keempat, alim ulama sebut tanda-tanda kita beribadah ni apa dia? Setiap ibadah ini semuanya kita akan melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Semua ibadah dia akan jadi tenang. Tenang ni Allah kurniakan ketenangan dalam hidup kita. Selesai saja balik majlis ilmu ni, para hanya sekarang akan rasa lapang dada kita. Biar kita tak sempat makan bihun pun, misalnya contoh. Biar tak ada jamuan pun. Tetapi dalam keadaan bila kita buat ibadah, selesai ibadah semua tenang. Selesai baca Quran, tenang. Siap baca Quran je, lapang je dada kita. Bangun tahajud malam, walaupun kita mengantuk, lepas pada itu kita rasa lapang dada kita. Allah kurniakan demikian. Orang balik Mekah, cuba tanya orang balik Mekah, seronok pergi Mekah? Seronok. Kita tanya, apa benda yang seronok kat Mekah? Benda apa yang seronok kat Mekah ni? Seronok tak tahu. Saya rasa lapang dada. Tak ada lagi orang balik Mekah kita tanya, macam mana pergi Mekah? Penat dah aku disebut. Habis tu engkau nak pergi lagi Mekah nanti? Menyesal aku, tak taubat aku, tak nak pergi dah. Tak ada lagi kita dengar demikian. Yang balik-balik Mekah kita tanya, nak pergi lagi Mekah? Nak disebut. Benda apa yang ada kat Mekah? Kalau kita tanya, tak, Allah kurniakan kelapangan dengan ibadah yang kita lakukan. Percaya ya, maksiat tak pernah Allah jadikan ketenangan daripada maksiat. Tenangkah orang yang minum arak? Tak tenang. Tenangkah orang yang berzina? Tak tenang. Allah tak jadikan ketenangan dengan kemaksiatan. Dalam hidup kita ni, kita hanya memiliki 1/3 je milik kita. 2/3 lagi milik Allah. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Tuan-tuan boleh beli ubat, tapi tuan-tuan tak boleh beli kesembuhan. Tuan-tuan boleh beli tilam, tapi tuan-tuan tak boleh beli kelenaan. Lena tak boleh. Tuan-tuan beli tilam yang tak sakit tulang belakang tu, berpuluh-puluh ribu kadang-kadang kita beli tilam. Tak lena kita. Akhir ambil toto, lena pula atas toto kita. Nak sebutnya, berapa ramai orang boleh beli rumah, besar rumah, tapi tak pernah dia rasa bahagia dan tenang dalam rumah dia sendiri. Kita tanya, kenapa tak tenang? Ustaz, rumah saya rasa macam ada hantu raya je dalam rumah. Kenapa jadi demikian? Maksiat tak pernah menjadikan ketenangan dalam kehidupan. Allah jadikan yang pertama bekalan untuk ke barzah nanti, pastikan amal ibadah kita mesti sesempurna mungkin. Yang ni yang kena jaga dalam hidup kita. Jangan sampai amal ibadah kita ni merosakkan kita, menjadikan penyesalan bila kita di barzah nanti. Ni yang pertama. Yang kedua, tolong kukuhkan keyakinan bila kita nak menghadap di hadapan Allah nanti. Tambahkan kukuhkan keyakinan dan tawakal kita yang tinggi kepada Allah. Sehingga kan bila kita kukuhkan keyakinan dengan Islam dalam dada kita ni, biar kita ni penuh dengan keyakinan terhadap Islam. Jangan ragu-ragu dengan Islam. Jangan ada di kalangan kita yang percaya separuh dan kita kufur separuh yang lain terhadap Islam. Orang kita sedang mengalami krisis ini. Krisis yang dia tidak yakin dengan Islam. Bila dia tak yakin dengan Islam, bila kita tanya tentang Islam, dia tolak Islam dalam bidang tertentu dan diambil Islam pada bidang yang lain pun. Islam tidak demikian. Bila sebut Islam, udkhulu fis silmi kafah. Bila sebut Islam, kamu kena terima semua Islam. Kamu tak boleh ambil separuh dan kamu tinggal separuh yang lain, tak boleh. Kenapa tak boleh?
bila kita dekat nak meninggal dunia, kita tak boleh mengucap nanti. Ramai di kalangan kita tak boleh mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Kerana dia ragu-ragu terhadap Islam. Orang kita dia tak yakin dengan Islam dalam bidang ekonomi. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam bidang sosial. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam bidang yang disebut dengan antarabangsa. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam bidang politik, dalam bidang berbagai-bagai bidang di kalangan kita, sampai peringkat kita percaya pada separuh dan kita kufur separuh yang lain dalam Islam. Jangan tuan-tuan, bahkan dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan akan datang menyamar menjadi sebelah kanan kita ni. Dia akan memujuk kita, dia akan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia akan sebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam. Ini bapa kamu yang pernah membesarkan kamu. Matilah kamu dalam Yahudi, jangan kamu mati dalam Islam. Dia sebut demikian. Bila sebut saja begitu, kita boleh terperangkap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dekat nak mati, kamu jadi kelam kabut. Kamu dalam keadaan jauh lebih kelam kabut daripada suasana kelam kabut yang ada di saat ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita baca doa, supaya kita selamat di saat mana kita dekat-dekat dengan kematian kita. Rasulullah ajar pada kita baca doa, Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la takhtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong matikanlah saya dengan kematian husnul khatimah. Jangan matikan saya dalam keadaan kematian yang su'ul khatimah. Kenapa dia ajar demikian? Jawabnya, ramai di kalangan kita tak boleh nak mengucap. Bila dekat nak meninggal dunia, tak berjaya sebelah kanan, syaitan datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ayah ibu kita pun. Bila dia datang sebelah kiri, dia tunjuk buah dada dia. Wahai anakku, inilah ibu kamu yang pernah membesarkan kamu. Dengan air susu inilah kamu membesar waktu mana kamu kecil dahulu. Wahai anakku, matilah kamu dalam keadaan kamu beragama Kristian. Jangan kamu masuk, jangan kamu mati dalam Islam pada diri kamu saat demikian. Ramai orang kita tak boleh mengucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di saat ini bagaikan orang yang lemas dalam lautan. Siapa-siapa yang hampir dengan kematian, dia akan rasa macam dia dekat-dekat dengan macam orang lemas dalam lautan. Tenggelam timbul, pegang kanan, pegang kiri, dalam keadaan tak tahu apa. Suasana yang kelam kabut ini, ikut orang campak je. Bila orang campak, yang disebut dengan tali, dia akan pegang pada tali tadi. Bila ada orang yang datang tolong selamatkan dia, dia terkam orang tersebut, dia akan berpijak di atas orang tersebut. Ini keadaan orang yang lemas, hampir dengan kelemasan. Kematian saat itu tak mampu untuk nak mengucap. Bila tak mampu nak mengucap ni, benda apa yang sedang berlaku pada kita? Gangguan keyakinan sedang berlaku di saat itu. Lalu ulama-ulama sebut, di saat mana kita dalam keadaan kelam kabut tadi, di saat itulah kita kena siapkan awal-awal hidup kita dengan keyakinan hanya dengan Islam. Di kawasan kita ni tuan-tuan, syaitan di Bukit Jalil ni tuan-tuan, dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Dia tahu orang Bukit Jalil ni kenal orang Yahudi. Kita ni jauh dengan orang Yahudi, kita tak pernah duduk bersama dengan mereka. Di Bukit Jalil ni, dia tak sebut matilah dalam yang disebut dengan matilah wahai anakku dengan Kristian, kerana kita jauh dengan orang Kristian. Mungkin kita tak pernah belajar pun tentang Kristian. Tapi di Bukit Jalil ni, syaitan Bukit Jalil ni, dia kata apa dia? Wahai orang Bukit Jalil, matilah kalian dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Matilah kamu dalam Islam Protestan. Matilah kalian dalam Islam Demokrat. Kamu matilah dalam Islam Sosialis. Matilah kamu dalam Islam Nasionalis. Yang akhirnya kita kelam kabut di saat demikian. Lalu kita ikut dan kita turut. Di saat itulah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua. Yang ketiga, bekalan yang ketiga yang perlu kita jaga sangat sebelum kita sampai di barzah ini. Yang ketiga ialah kita jaganya akhlak kita. Jaga akhlak para hadirin sekalian. Dalam hidup kita ni tolong jaga akhlak. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas, saya minta tolong jaga akhlak apa dia? Jaga mulut masing-masing. Mulut kita ni, ramai orang lagi tua lagi tak jaga mulut. Lagi tua lagi suka sumpah seranah. Lagi tua lagi suka mencari. Lagi tua lagi suka bertengkar.
Dan kita tak pandai nak jaga mulut kita. Yang ni yang bahaya. Kudrat kita dah tak ada lah. Bila kudrat kita dah tak ada, tenaga kita tak ada, mulut kita ada lagi. Mulut ni kita tak pandai nak jaga. Kita sumpah seranah, kita sebut kalimah-kalimah yang kasar pada orang yang jaga kita. Berapa ramai di kalangan kita yang putus tali persaudaraan di saat mana penghujung usia dalam hidup dia. Jangan tuan-tuan, jaga akhlak ini. Yang tua, tolong jaga akhlak di sudut mulut. Manakala yang muda, tolong jaga yang disebut dengan akhlak dalam tulisan-tulisan kalian. Tulisan-tulisan tolong jaga. Jangan suka sumpah seranah. Jangan ada di kalangan kita menulis perkataan-perkataan menghina para alim ulama dan juga para nabi dan para awliya salihin. Jangan ada di kalangan kita yang hantar WhatsApp, tulisan-tulisan dalam WhatsApp mencarut dan seumpamanya. Kata-kata yang tak baik, tulisan yang tak baik. Saat mana kita meninggal dunia, tulisan itu kekal di wall kalian tersebut. Saat itulah kalian akan menanggung dosa-dosa yang berpanjangan di sudut akhlak yang tak terjaga. Satu pada saya, yang ni menjadi keutamaan. Bila kita sebut tentang barzah, sebelum sampai di barzah, kita siapkan yang ni. Siapkan apa dia? Bekalan-bekalan untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan dengan bekalan ini menjadikan kita ini bersiap dan kita akan tersenyum indah saat mana kita dipanggil dan dijemput oleh Allah. Di waktu itu kedengaran satu suara yang mengisytiharkan pada kita. Bila kita boleh jaga tiga-tiga tersebut, mulut kita ni akan disebut oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba yang tenang, wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu pada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu redha dengan ketentuan Allah. Kemudian kamu masuklah kamu di kalangan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahanlah kita di kalangan orang yang demikian, yang sentiasa bersiap di saat mana kita dipanggil dan dijemput oleh Allah. Dan saya malam ini sekadar saya nak sebut tentang bekalan ini yang mesti kita ada, dan pastikan diri kita akan kita tersamat di saat mana saat yang genting di hadapan perjalanan kita yang disebut dengan barzah yang kita akan lalui nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan saya akan cerita balik macam mana saat-saat yang di saat mana Allah jadikan kita dekat dengan kematian kita. Macam mana saat kita berada di barzah dan malam pertama kita di barzah, dan suasana yang kita akan lalui dalam siri-siri yang akan datang nanti insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini ya Allah, kami berkumpul di rumah kamu ini ya Allah, memohon keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ada yang datang daripada jauh di kalangan kami ini ya Allah, membawa bebanan dosa yang banyak ya Allah. Jadikanlah saat ini saat keampunan dosa untuknya dan kami ini ya Allah. Ya Allah, ada yang datang di kalangan kami membawa dengan bebanan penyakit-penyakit yang banyak ya Allah. Jadikanlah dengan tadahan doa ini ya Allah menjadi penyembuh kepada penyakit yang dideritai itu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ya Allah, saat menadah tangan ini ya Allah sedang dibelenggu dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar dipermudahkanlah jalan penyelesaian untuk menyelesaikan hutang-hutang yang menanggung dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat ini ya Allah sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Perkelahian yang tak berkesudahan dalam rumah tangga mereka itu ya Allah. Jadikanlah doa ini ya Allah, tadahan doa ini mendamaikan kerukunan hidup rumah tangga mereka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah agar kami sentiasa disedarkan diri kami ini ya Allah.
Dibimbingkan jalan hidup kami ini ya Allah. Ditunjukkan jalan hidup kami ini untuk kami menuju ke syurga kamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kelalaian ya Allah. Sedetik pun dalam hidup kami ini ya Allah, agar kami dipanggil dan dihadapkan di hadapan kamu ya Allah, dalam keadaan kami penuh dengan husnul khatimah ya Allah. Jadikanlah keringanan saat kami menghadapi sakaratul maut nanti ya Allah. Mudahkanlah kematian kami nanti ya Allah. Jadikan saat kematian kami itu saat yang terindah untuk kami bertemu di hadapan kamu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar hati kami di saat itu ya Allah penuh dengan ketenangan ya Allah. Tidak berbolak-balik hati kami ya Allah. Lalu datangnya baik sangka kami pada kamu ya Allah. Jauhkanlah buruk sangka kami untuk kamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar diizinkan di bibir kami ini disebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula diusung jenazah kami nanti ya Allah, kamu jadikanlah anak-anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa jenazah kami nanti ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana kami bersendirian di alam barzah nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Senangkanlah kami memasuki syurga firdaus kamu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah. Bantulah kami ya Allah dalam kami menjadi hamba kamu ini ya Allah. Teguhkanlah jiwa kami ini ya Allah. Kuatkanlah perasaan kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang lembut ya Allah, hati yang dimudahkan untuk dimasukkan agama kamu dalam diri kami ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba